Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak bersama lagi Cikgu Anis dalam Sains Tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengukur menggunakan nombor. Okey, awak boleh tengok buku teks muka surat 6, mengukur menggunakan nombor. Mengukur adalah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Itu adalah maksud dia. Mengukur adalah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, alat berunit piawai tu awak akan gunakan untuk mengira sesuatu benda. Nanti cikgu akan tunjukkan beberapa jenis alat berunit piawai. Okey, awak tengok perbincangan antara cikgu ni dengan anak murid dia. Anak murid dia nampak orang berlari. Jadi anak murid dia tanya, "Cikgu, macam mana nak ukur masa larian?" Cikgu dia kata, "Kita boleh mengukur menggunakan jam randit digital." Macam mana caranya? Okey, baiklah. Awak tengok dekat sini. Cara mengukur jam randit. Okey, yang pertama kita akan tekan button kiri dia. Tekan untuk set semula bacaan kepada sifar. Okey, kita nak guna jam randit, dia mesti sifar dulu. Semua sifar. Kemudian langkah kedua, tekan butang kanan pula untuk mengambil masa bacaan. Selepas menekan butang bacaan tersebut, jam randit akan membuat kerja. Dia akan kira. Okey, bila jam tu akan kira, lepas tu awak tekan lagi sekali butang pada kanan, awak akan dapati bahawa dia tertera berapa nombor. Okey, awak boleh baca dekat situ bacaan minit dan juga bacaan saat yang ditunjukkan. Bacaan yang depan sekali adalah bacaan minit dan belakang adalah bacaan saat. Awak juga boleh menggunakan handphone untuk mengira bacaan-bacaan saat dan juga minit ini. Okey, ini adalah contoh pertama alat unit piawai iaitu alatan mengukur masa. Okey, untuk mengukur masa kita perlukan jam randik ataupun jam digital ataupun jam tangan dan juga jam dinding. Okey, ini adalah alat piawai untuk mengukur masa. Alatan ya. Tapi alatan ni mesti ada unit dia. Apa unit dia? Unit dia adalah saat, minit dan juga jam. Okey. Okey, saat ni selalunya dia akan berjalan dulu, minit, kemudian diikuti dengan minit dan juga jam. Okey, alatan piawai yang kedua adalah alatan piawai mengukur panjang. Okey, dia ada dua, alatan tidak piawai dan alatan piawai. Alatan yang tidak piawai kita boleh guna anggota badan kita seperti jengkal, hasta, depa dan juga kaki. Okey, macam mana cara dia? Awak boleh depakan tangan awak, itu adalah panjang sesuatu benda. Contohnya lah. Okey, lepas tu objek yang tidak seragam, contohnya klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedup minuman, tali ataupun bata mancis. Macam mana kita nak guna alatan objek yang tidak seragam? Cikgu bagi satu contoh. Awak nak kira tentang panjang buku teks awak. Jadi awak menggunakan batang mancis. Okey, awak kira susun batang mancis tu dekat tepi buku dan awak boleh tengok berapa banyak batang mancis yang diperlukan untuk mengira satu panjang buku. Contohnya, sekiranya awak kata, "Cikgu, saya perlukan 5 batang mancis muat-muat untuk kira panjang buku." Maksud dia, buku teks awak adalah panjang buku teks awak bersamaan dengan 5 batang mancis. Sama juga dengan pensel. 2 batang pensel bersamaan panjangnya dengan buku teks awak. Okey, lepas tu alatan piawai yang selalu awak guna untuk mengukur panjang adalah pembaris dan juga pita pengukur. Ni semua ada pembaris ni kan dalam buku dalam pensel box. Okey, jadi pembaris kita selalu guna untuk mengukur panjang. Okey, unit piawai untuk pengukuran panjang ni adalah milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Setiap unit piawai untuk alatan ni adalah berbeza ya. Tadi macam masa dia ada jam, saat, minit. Tapi macam panjang kita ada sentimeter pula, meter dan kilometer. Kilometer tu untuk kira lebih besar lagi lah macam jalan raya. Kita akan kira kilometer. Nak balik kampung, berapa kilometer yang kita perlukan? Macam kampung cikgu, 224 kilometer.
Okey, alatan yang ketiga adalah alatan menyukat isi padu cecair. Ini digunakan untuk menyukat nak mengira berapa banyak air yang kita nak kira. Okey, dalam air mineral lawak pun selalu boleh disukat. Okey, macam mana nak sukat? Ni adalah alatannya. Setiap alatan ni dia ada pengukuran, dia ada nombor dekat tepi tu. Berapa banyak air yang masuk dalam kawasan dia tu. Okey, bika, kelalangkun, silinder penyukat dan bekas bersengat. Okey, macam-macam lagi tapi ini adalah contohnya. Unit isi padunya adalah milimeter dan juga liter. Ni selalu awak boleh tengok botol air mineral awak mesti dia akan kata 200 milimeter, 200 1000 liter. Macam manilah. Okey, lepas tu alatan mengukur berat. Okey, alatan mengukur berat ni kita gunakan macam-macam alatan. Tapi yang selalu kita gunakan adalah untuk mengukur berat badan awak. Menggunakan benda ni untuk mengukur alatan berat badan awak. Kadang-kadang mak awak nak buat kuih pun dia akan mengguna penimbang untuk mengukur berapa banyak tepung nak digunakan. Okey. Unit penyukat untuk isi padu, kita tak guna jam, kita tak guna liter, kita tak guna milimeter. Tapi kita guna kilogram dan juga gram. Kilogram ni lebih kepada berat yang berat lah macam badan awak. Badan awak tu 70 kilogram. Contohnya lah. Okey, so kilogram. Kilogram untuk barang yang berat, manakala gram adalah untuk barang yang ringan. Contohnya seperti tepung ataupun emas. Nanti kita akan belajar tentang unit dengan kita akan guna unit dan alatan piawai ni dalam bab yang lain. Tapi dalam sains memang kita akan guna benda ni. Okey. So, cikgu nak tunjukkan satu video. Okey, cikgu akan ajar awak cara macam mana nak mengukur menggunakan pembaris. Okey, jadi awak boleh tengok gambar ni. Gambar ni menunjukkan bahawa satu pembaris. Dalam pembaris ada dua unit untuk mengukur. Satu adalah milimeter dan satu lagi adalah sentimeter. Sentimeter tu je besar, milimeter adalah kecil-kecil. Okey, macam mana nak tahu? Awak boleh tengok dekat sini. Kenapa dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni? Sedangkan ada garis kecil-kecil ni. Okey, macam mana nak kira garis kecil-kecil ini? Garis kecil-kecil ini bernilai kosong. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 milimeter. 0.6, 0. Dan akhirnya 1. Okey. Kita tengok. Cara dia mengukur satu batang pen. Pertama sekali, dia letakkan hujung mata pen tersebut di nombor kosong. Okey, di nombor kosong depan sekali pembaris awak boleh cuba. Okey, kosong. Dan di hujung sekali, dia akan gariskan dekat sini. Dia akan tengok ketepatan pada panjang pembaris ini berada di nombor 14. Jadi, panjang sebatang pen ini adalah 14 sentimeter. Okey, 14 sentimeter. Okey, dia berada di 14 sebatang pensel. Okey, sebatang pensel diletakkan di bahagian belakang. Pada kosong juga, kita akan mulakan kira dengan kosong. Dan di pada hujung dia ni, awak boleh tengok 8 tapi garis tak sampai dekat 9. Okey, awak boleh kira 01, 02, 03. Tak pun 81, 8.2, 8.3. Jadi, dia berada di garisan 8.3. Ingat, belajar point. Okey, itu sahaja. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Jadi, kita akan gunalah alat-alatan ni. Pelbagai lagi alatan tapi yang cikgu tunjuk ni adalah sebagai salah satu contoh sahaja. Okey.
Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.